Penghinaan agama dan bangsa sejak akhir-akhir ini seolah-olah menjadi satu amalan dalam perkembangan semasa. Masyarakat kita di Malaysia telah beberapa kali dikejutkan dengan isu penghinaan terhadap agama melalui media cetak dan media sosial. Walaupun terdapat undang-undang dalam penghinaan agama, tetapi perkara ini susah untuk kita bendung kerana isu ini adalah isu yang sensitif bagi semua agama dan masyarakat kita. Dalam Islam, kita ditegaskan untuk mempertahankan agama dari sebarang ancaman musuh yang boleh menjejaskan martabat agama Islam dan boleh menjatuhkan Islam seperti penghinaan agama dan bangsa ini. Dalam Islam, kita juga dipupuk untuk menghormati agama lain dan menunjukkan akhlak yang baik. Begitu juga dengan agama yang lain. Mereka juga ditegaskan untuk mempertahankan agama mereka sendiri serta menghormati agama dan bangsa lain. Namun begitu, terdapat segelintir golongan yang degil tidak menghiraukan pesanan yang telah disampaikan dalam agama dan bangsa masing-masing, sehingga menimbulkan isu-isu penghinaan agama dan bangsa ini. Hal ini boleh menggugat keharmonian dalam masyarakat dan keamanan dalam negara kita. Menurut Kamus Bahasa Melayu, perkataan penghinaan adalah merupakan kata terbitan yang merujuk kepada perbuatan atau hal menghina. Takrif hina pula adalah pertama, rendah tarafnya seperti kedudukan, pangkat dan lain-lain. Kedua, keji seperti perbuatan, kelakuan kurang sopan, terkutuk, buruk dan kotor. Dalam erti kata lain, perbuatan menghina adalah merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan negatif. Sifat menghina ini juga sebenarnya bukanlah sesuatu yang baik kerana secara fitrahnya, umat manusia dijadikan dalam keadaan yang menyukai kebaikan dan keindahan, bukannya menyukai perkara-perkara yang buruk dan negatif. Bentuk-bentuk penghinaan agama dan bangsa terbahagi kepada 4. Yang pertama, menghina, mencerca, mengajuk-ajuk, mengejek-ejek dan mengolok-olokkan atau menyebabkan sesebuah agama dan bangsa dipandang hina sama ada secara lisan, tulisan, gambar, lukisan, perkataan yang dapat didengar dan dibaca, isyarat dan perbuatan atau menghina dengan cara apa jua pun. Yang kedua, mempersenda, mempermain, mengajuk-ajuk, mengolok-olok, mencemuh dan merendah-rendahkan perkara-perkara berikut: amalan, bercara dan istiadat berkaitan agama dan bangsa. Yang ketiga, menghina, meniru, mempersenda, mencerca, mengajuk-ajuk, mengejek-ejek dan mengolok-olokkan kitab-kitab dan hadis serta ayat-ayat berkaitan dengan agama dan bangsa sama ada melalui kata-kata, perkataan, lisan dan perbuatan atau dengan cara apa jua pun. Yang keempat, memusnahkan, merosakkan, mencemarkan, membinasakan, meroboh, mengubah, memindahkan serta apa jua tempat ibadah sesebuah agama dan bangsa serta kemudahan yang terdapat padanya dengan tujuan untuk menghina, merendah, mempersenda, mencela dan mengeji agama atau bangsa dengan niat atau tujuan apa sekalipun. Ibu bapa sangat penting dalam proses pembentukan jati diri anak dari kecil sehingga dewasa. Dalam menerapkan ilmu-ilmu daripada pendidikan agama masing-masing, di mana ilmu menghormati adalah sangat penting seperti menghormati orang lebih tua, menghormati perasaan orang lain dan menghormati agama dan kaum lain, dan juga ilmu kesabaran penting dalam pembentukan jati diri. Disebabkan kesibukan ibu bapa dengan kerja dan gaya hidup telah membuatkan anak-anak senang dan cepat terdedah dengan pengaruh yang tidak sihat daripada kawan-kawan dan persekitaran luar. Kerajaan juga dilihat kurang tegas dan tidak serius memberi pendedahan berkaitan pentingnya etika dari peringkat pendidikan seperti di peringkat sekolah tadika ke pendidikan tinggi sehingga peringkat masyarakat. Jika diambil contoh seperti negara Jepun, penerapan etika mula diajar seawal peringkat sekolah tadika dan sekolah rendah lagi. Selain itu, ia dapat dilihat di mana undang-undang yang diperuntukkan
tidak dikemaskini dan tidak tegas. Golongan yang suka menghina agama dan bangsa ini sebenarnya sukakan keseronokan dan kesenangan diri dengan menyalahgunakan kebebasan, terutama menyuarakan segala pendapat dirinya sendiri. Dengan gaya hidup ini dilihat tidak sesuai dengan budaya negara kita di mana keharmonian kepelbagaian kaum perlu diutamakan. Pada masa kini, penggunaan teknologi media sosial dengan menyuarakan berkaitan isu-isu sensitif melibatkan isu agama dan bangsa tanpa had batas sebenarnya boleh menggugatkan keamanan dan keharmonian agama dan kaum pada individu, masyarakat dan negara Malaysia ini. Golongan ini sebenarnya hanya untuk mendapatkan perhatian, sokongan dan pujian. Golongan ini juga boleh dikaitkan dengan cyberbully di mana apabila sesuatu isu-isu sensitif dimainkan di media sosial seperti penghinaan agama dan bangsa, ia juga akan dikaitkan dengan provokasi dan cabar-mencabar di dalam media sosial. Golongan ini juga sengaja menggunakan isu-isu sensitif dengan menipu maklumat sebenar bagi mengelirukan orang agar dapat memecah belahkan keharmonian masyarakat dan negara Malaysia. Kesan penghinaan agama dan bangsa. Dari segi sejarah, terjadinya perbelahan antara satu sama lain. Peristiwa ini harus dielakkan supaya peristiwa 13 Mei 1969 tidak berulang. Seperti yang kita ketahui, peristiwa 13 Mei ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Berdasarkan angka rasmi peristiwa yang terpahat sebagai sejarah hitam negara itu, dari 13 Mei hingga 31 Julai 1969 mencatatkan 196 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan, kejadian selepas berlangsungnya pilihan raya umum ketiga itu juga menyebabkan kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal dan sekurang-kurangnya 211 kenderaan musnah atau rosak serta 750 bangunan rosak. Ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Dari segi kesan terhadap individu, perbuatan penghinaan agama dan bangsa ini akan mewujudkan salah faham dan melahirkan pandangan yang serong seseorang individu terhadap individu yang lain yang berlainan agama dan bangsa kerana wujudnya sikap perkauman. Ianya disebabkan oleh setiap individu akan melihat individu lain tidak mempunyai adab dan etika dalam diri kerana seseorang daripada agama dan bangsa lain pernah menghina agama dan bangsa mereka. Berikutan itu, sifat patriotisme dalam diri seseorang individu itu akan hilang. Selain itu, kanak-kanak dan remaja yang masih di bangku sekolah akan terdedah kepada adab dan etika yang tidak baik dari individu sekeliling mereka kerana mereka menghina agama dan bangsa lain di depan mereka. Ini akan menyebabkan sikap menghina ini terus diwarisi dari generasi ke generasi jika tidak dibendung dari awal. Seterusnya, berlakunya gangguan mental terhadap individu yang agama dan bangsa mereka dihina. Ini akan menyebabkan masalah kesihatan mental meningkat sekaligus menggugat keselamatan individu lain. Dari segi kesan terhadap masyarakat pula, masyarakat akan berpecah belah dan hidup dalam keadaan tidak aman mengikut bangsa dan agama. Tiada lagi sifat tolong-menolong, beramah mesra dan bersatu padu dalam sesebuah masyarakat. Apabila ianya menjadi kelompok pembencian, sesebuah masyarakat akan menjadi tidak selesa dan terancam di atas penghinaan yang diterima. Larutan dari hal itu, keharmonian dan komuniti masyarakat akan terjejas. Dari segi kesan terhadap negara pula, keharmonian negara akan terjejas disebabkan berlakunya peningkatan jenayah seperti merusuh, membunuh, memfitnah yang disebabkan oleh penghinaan agama dan bangsa yang sepatutnya dapat dielakkan. Sistem ekonomi negara juga akan terjejas disebabkan oleh ketidakstabilan negara. Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian. Antara sebabnya, apabila berlaku rusuhan bangsa dan agama, kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mengamankan negara dan pada yang sama, pendapatan negara akan berkurang disebabkan ekonomi terbantut. Mata wang Malaysia juga akan jatuh teruk di mana apabila berlakunya ketidaktenteraman di Malaysia. Ramai orang akan meninggalkan negara ini untuk mencari tempat yang lebih selamat. Sistem ekonomi negara juga terjejas sekiranya penganut agama dan bangsa yang lain dari negara lain memboikot import dan ekspor dari negara kita yang mengakibatkan kita susah mendapatkan bekalan untuk berurus niaga. Cadangan
untuk tidak berulang. Semua pihak adalah memainkan peranan mengikut tanggungjawab masing-masing. Pendakwah. Para pendakwah perlulah menegur dengan hikmah dan bijaksana. Menyampaikan dakwah perlulah dengan tata cara dan adab susila yang terbaik seperti mana yang diajarkan oleh wahyu petunjuk daripada Nabi SAW. Guru menjadi tanggungjawab untuk mendidik masyarakat dengan menekan aspek akhlak, adab dan civic. Pembentukan akhlak dan pendidikan adab sangat penting dalam masyarakat kita, bukan sahaja untuk mengawal kejadian yang tidak bermoral, tapi sebagai proses pembentukan akhlak dalam masyarakat ini supaya ia boleh menjadi masyarakat kita hidup dalam keadaan harmoni serta hormat menghormati antara budaya, bangsa dan juga agama. Jiran tetangga. Jiran perlulah mengambil prihatin dan cakna terhadap keadaan sekeliling. Jikalau terdapat perkara yang jelas bertentangan dengan syarak, maka jiran perlulah bertindak dengan tindakan yang sewajarnya seperti menegur dengan hikmah atau melapor kepada pihak yang berkenaan untuk tidak lanjut. Hidup berjiran ibarat sakit sama mengadu, luka sama mengiyut. Tidak timbul isu jaga tepi kain kerana jiran tetangga diibaratkan sebagai adik-beradik supaya saudara terdekat walau tidak berasal dari darah daging yang sama. Rasa kebersamaan antara jiran perlulah dipupuk untuk mewujudkan sikap ambil peduli demi melahirkan masyarakat prihatin dengan situasi masyarakat setempat dan sentiasa bersedia menegur, memberi nasihat serta melakukan tindakan sewajarnya sekiranya terdapat situasi yang mengugatkan keamanan kawasan jiranan tersebut. Ibu bapa, amat penting proses didikan sejak daripada kecil. Benar kata penjaga, jika ibu bapa lemah mendidik anak di rumah, maka kerajaan akan lemah dan latih mendidik pemuda di jalanan. Tidak dapat dinafikan ahli keluarga terutama ibu ayah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pribadi anak. Mengajar mereka akan kewajipan dalam agama, mengingatkan mereka akan batas-batasan dan menegur mereka sekiranya mereka membuat kesilapan. Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa agama negeri. Pemekasan undang-undang perlulah seiring dengan pendidikan dan kefahaman yang dibina dalam kalangan umat Islam. Kita ingin melihat pentadbiran Islam semata-mata sinami dengan hukum. Dalam masa yang sama, kita juga tidak ingin mentadbir Islam terlalu longgar dan tidak nampak ketegasan. Hal ini kerana pihak kerajaan adalah di antara membuat dasar dan berkuasa dalam hal tersebut. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah isu penghinaan agama khususnya kepada agama Islam bukanlah suatu benda yang baru berlaku di dalam dunia termasuklah di Malaysia. Semua pihak hendaklah memainkan peranan penting dalam mencegah daripada gejala menghina agama ini dari berterusan di negara kita. Kita sedar kita hidup dalam suasana majmuk berbilang kaum dan budaya serta berbeza kepercayaan agama. Dikhawatiri segelintir golongan minoriti yang tidak bertanggungjawab melakukan penghinaan agama ini akan mencetuskan ketidakseimbangan dan mengganggu gugat keharmonian dalam negara kita. Kajian mendapati hanya segelintir golongan minoriti yang mempunyai niat dan hasrat yang tidak baik untuk memecah belahkan kesepaduan hidup dan keharmonian yang telah kita kecapi selama ini dengan memainkan sentimen penghinaan agama dan kepercayaan. Jangan kerana hanya segelintir golongan minoriti ini yang mempunyai agenda atau kepentingan kepada diri mereka memecah belahkan keharmonian dan perpaduan kita. Pihak kerajaan juga hendaklah mengkaji semula akta dan perundangan bagi kes salah laku penghinaan agama agar kes penghinaan seperti ini mendapat hukuman yang lebih setimpal dan lebih berat dan tidak akan lagi berulang di masa akan datang. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mereka akan pentingnya saling hormat menghormati antara satu sama lain. Ibu bapa juga hendaklah meluangkan waktu untuk bersama dengan anak-anak mereka. Ini kerana kebanyakan isu penghinaan agama berlaku di platform media sosial. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa memantau aktiviti anak mereka di media sosial. Keruntuhan akhlak generasi muda kita kini kebanyakan bermula daripada platform media sosial. Akhlak memainkan peranan penting dalam aspek kehidupan dan dalam memelihara kemuliaan dan keluhuran seorang insan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.